Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okay, jadi hari ini kita akan membincangkan dengan lebih terperinci tentang konsep pemikiran komputasional dalam pembangunan atau cara. Alright, jadi untuk bab satu ni, sebenarnya bab satu ni adalah sebagai persediaan, pentinglah. Sebagai persediaan untuk kamu membuat kerja khusus yang insyaAllah akan bermula pada bulan Mac nanti. Disebabkan untuk kerja khusus kamu perlu menghasilkan satu atau cara secara individu lah. Dan juga kamu perlu menghasilkan satu laporan pemikiran komputasional lah seperti yang kita akan belajar sebentar lagi. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan melihat dulu apakah jenis lah contoh-contoh masalah yang perlu kita selesaikan untuk menghasilkan atau cara lah. Jadi kat sini contoh masalah dia ialah anda diminta untuk membina atau cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola yang berbentuk segi empat tempat. Jadi kat sini kamu diminta untuk menghasilkan atau cara lah. Atau cara kamu boleh pilih lah sama ada kamu nak menghasilkan dengan menggunakan Python ataupun Scratch. Okey, apa yang kamu kena buat ialah atau cara mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Okey, padang bola tu berbentuk segi empat tempat. Okey, jadi itu adalah masalah kamu. Okey. Ini contoh dia lah padang bola berbentuk segi empat tempat. Jadi kita pergi kepada fasa yang pertama lah untuk pembangunan atau cara. Ingat lagi tak? Okey, iaitu fasa analisis masalah. Okey, jadi apakah tugas yang perlu kamu buat dalam fasa ini? Okey, yang pertama ialah kamu kena kenal pasti masalah. Okey, itu tadi kamu dah tahu kan? Masalah dia nak kira padang bola. Okey, kemudian keperluan sistem dan perisian. Kita dah kena decide lah sama ada nak guna perisian Python ke, bahasa pengatur percaraan Python ataupun Scratch. Okey, kemudian sasaran pengguna. Siapa yang nak gunakan atau cara ni? Okey. Okey, kemudian selain daripada itu, kamu kena mengenal pasti input, okey, proses dan juga output. Jadi kat sini kamu kena menghasilkan carta IPO lah. Dalam carta tersebut ada menyatakan apakah input bagi atau cara kamu, proses yang berlaku. Proses ni selalu yang melibatkan pengiraan lah. Okey, dan juga output. Output tu apa yang akan keluar pada skrin kamu lah. Okey, kemudian bahagian yang ketiga, kamu akan membuat temu bual. Okey, kalau ada soal selidik, okey, borang dan juga kamu akan membuat pemerhatian lah bagi tujuan dia untuk mengetahui keperluan pengguna. Okey. Okey, seterusnya antara teknik-teknik yang kita gunakan semasa fasa analisis masalah. Okey, yang pertama ialah teknik leraian. Okey, kita akan tengok macam mana kita nak menggunakan teknik leraian. Okey, jadi kat sini ada satu contoh. Okey, kita akan tengok semula pada masalah kita tadilah. Okey, masalah kita ialah untuk membina atau cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Okey, jadi ini adalah masalah besar secara umum lah. Okey, jadi kita akan gunakan teknik leraian. Ingat lagi tak, teknik leraian ialah memecahkan masalah kan. Jadi kita akan pecahkan masalah besar ini kepada bahagian ataupun masalah kecil. Jadi kita akan dapat dua masalah kecil di sini. Yang pertama ialah mengira luas padang bola. Sistem atau cara kamu yang pertama ialah untuk kira luas padang bola. Dan bahagian kecil yang kedua ialah mengira perimeter padang bola. Okey, jadi ini kaedah dengan menggunakan teknik leraian lah. Kita pecahkan kepada bahagian yang lebih kecil. Jadi kita boleh nampak lebih mudah. Okey, seterusnya. Okey, untuk teknik fasa analisis masalah hanya satu sajalah.
Okey, seterusnya untuk fasa yang kedua, fasa pembangunan atau cara yang kedua ialah fasa reka bentuk atau cara. Okey, dalam fasa ini, antara kerja yang terlibat, yang pengatur cara ataupun kamu kena buat ialah pertama, menulis pseudocode. Okey, pseudocode ingat lagi kan? Okey, maknanya kamu kena ada buat algoritma lah ataupun langkah-langkah untuk menghasilkan atur cara lah. Okey, yang kedua ialah melukis carta alir. Okey, dah ada pseudocode, kena transfer pergi carta alir lah supaya algoritma kamu senang dilihat. Dan yang terakhir, kamu kena mereka bentuk antara muka. Kamu kena design lah apa benda yang kamu nak masukkan, pertanyaan apa yang kamu nak masuk. Kamu nak letak warna ke, kalau guna scratch, mungkin kamu nak letak karakter apa dan sebagainya lah. Okey, jadi ini untuk fasa reka bentuk atau cara. Kemudian antara teknik yang terlibat dalam fasa ini, yang pertama ialah teknik pengecaman corak. Okey, dalam teknik pengecaman corak, kamu akan, teknik ini akan membantu kamu, mengesan pemboleh ubah lah. Okey, pemboleh ubah yang sama yang digunakan dalam atur cara. Okey, contohnya, untuk kira luas padang bola, okey, input yang diperlukan ialah panjang dan lebar. Okey, manakala untuk mengira perimeter, input yang diperlukan adalah panjang dan lebar juga. Maknanya dia menggunakan input yang sama. Input ni ialah kita punya pemboleh ubah lah. Okey, jadi kat sini dengan menggunakan teknik pengecaman corak, kamu dah dapat satu pemboleh ubah lah, iaitu panjang dan lebar. Okey, kemudian selain daripada teknik pengecaman corak, kita turut menggunakan teknik peniskalaan. Okey, macam mana kita menggunakan teknik peniskalaan dalam fasa ini? Kita akan mengenal pasti formula. Formula matematik yang diperlukan untuk mendapatkan luas dan perimeter padang bola. Okey, jadi kat sini kita dapat untuk mengira luas padang bola, formula yang diperlukan ialah panjang darab lebar. Untuk perimeter padang bola, panjang tambah lebar, kemudian darabkan dengan 2. Okey, itu kita macam mana nak menggunakan teknik peniskalaan lah. Okey, seterusnya, selain daripada teknik peniskalaan, kita turut menggunakan teknik peritlakan. Okey, jadi teknik peritlakan, ini contohlah. Kita akan membuat pseudocode. Okey, kita membuat pseudocode, alright. Langkah-langkah lah, kita akan menyatakan langkah-langkah dan juga membuat carta alir. Okey, jadi untuk itu kamu kena ingatlah macam mana nak membuat pseudocode dan carta alir untuk mengira luas dan perimeter padang bola. Okey, ini contoh pseudocode dan ini contoh carta alir. Dua benda kita kena buat. Satu, mengira luas dan kemudian mengira perimeter. Okey, seterusnya fasa yang ketiga iaitu fasa pengekodan. Okey, dalam fasa ini, pengatur cara akan decide lah. Dia nak tulis bahasa pengaturcaraan yang mana. Sama ada Python atau perisian lain lah. Ataupun Scratch dan sebagainya. Dan selain daripada itu, dia akan membuat kod lah. Dia akan menulis kod berdasarkan pseudocode dan carta alir yang telah siap. Right. Dalam fasa pengukuran ni, teknik yang terlibat yang pertama ialah teknik leraian. Okey, kat sini dalam teknik ni, berdasarkan masalah, dia akan pecahkan masalah tu kepada bahagian yang kecil. Yang pertama, kamu kena isytihar dulu pemboleh ubah dan pemalar. Okey, yang kedua, bahagian kecil yang kedua, kamu kena menulis kod input. Okey, bahagian yang ketiga, tugas yang ketiga, kamu kena menulis kod. Dan yang bahagian keempat, kamu kena menulis kod output lah. Okey, itu adalah teknik leraian. Kemudian untuk teknik pengecaman corak. Okey, dalam teknik ini, semasa kamu menulis kod arahan,
kamu boleh tengok apakah persamaan dan perbezaan pemboleh ubah. Okey. Jadi kita boleh tengok pengecaman corak yang pertama ialah pemboleh ubah yang sama. Kita gunakan panjang dan lebar untuk kira perimeter dan juga luas. Kemudian dari segi perbezaan, kita menggunakan rumus yang berbeza lah untuk luas. Rumus yang berbeza, dan untuk perimeter pun rumus yang berbeza. Jadi ini adalah penggunaan pengecaman corak lah. Apa kita kenal pasti apa yang sama, iaitu pemboleh ubah, dan apa yang berbeza. Berbeza tu dari segi rumus. Okey, seterusnya teknik peniskalaan. Untuk fasa pengekodan ni, dalam teknik ini kita akan tuliskanlah kod arahan. Okey, kod arahan lah yang terlibat. Right? Dalam kalau kita gunakan Python, kita akan gunakan Python lah. Okey. Dan seterusnya fasa yang keempat, iaitu fasa pengujian atur cara dan penyapa pijatan ralat. Okey, dalam fasa ini pengatur cara dia akan menguji atur cara yang ditulislah. Sama ada ralat atau tidak, dan kemudian membetulkan ralat tersebut. Jadi kamu kena ingatlah, kita ada 3 jenis ralat kan. Okey, yang pertama ialah ralat sinteks. Dah belajar daripada form 1 lagi ya. Okey, ralat ini disebabkan penggunaan sinteks yang salah lah. Kamu type salah, ada tertinggal dot, ada tertinggal kurungan dan sebagainya lah. Okey, kemudian ralat kedua ialah ralat masa larian. Okey, ralat ni berlaku bila kemasukan data yang tidak tepat lah. Jadi ralat ni akan menyebabkan atur cara terhenti secara tiba-tiba. Jadi ada paparan mesej ralat lah. Okey, itu untuk ralat masa larian. Dan yang terakhir, ralat logik. Okey, ralat ni disebabkan kesilapan logik pengatur cara. Contohnya kesilapan formula. Okey, jadi dia akan menghasilkan output yang salah. Jadi kamu kena ingat 3 jenis ralat ni. Nyatakan dalam laporan kamu nanti, dan bahagian-bahagian mana serta penyelesaiannya lah. Okey. Right, seterusnya pada teknik yang digunakan untuk fasa penyapa pijatan pengujian ni ialah teknik leraian. Okey, dalam teknik ni kamu akan meleraikan masalah besar, iaitu menguji atur cara dan menyapa pijatan ralat kepada bahagian-bahagian yang kecil lah. Okey, ini langkah kerja ni kamu kecilkanlah. Yang pertama ialah menguji pengisytiharan pemboleh ubah, kemudian menguji kod input, seterusnya menguji kod proses. Okey, kemudiannya menguji kod output, mengesan ralat, dan yang terakhir sekali kamu membaiki ralat. Jadi dari sini pengatur cara akan nampaklah proses kerja. Jadi kalau kamu pecahkan begini, dia akan nampak dengan lebih jelas. Okey, seterusnya teknik yang terlibat untuk fasa pengujian ni ialah teknik pengecaman corak. Okey, macam mana kita nak buat? Kita akan kenal pasti corak ralat lah. Okey, corak paparan mesej ralat. Jadi ada corak yang berbeza lah. Untuk ralat sinteks, semua paparan mesej ralat akan mempunyai perkataan embedded sinteks. Okey, untuk ralat masa larian, ni contohnya lah, semua paparan ralat dia akan jadi salah. Okey, contohnya akan menyatakan line je lah. Okey, dan untuk ralat logik, ini dia punya paparannya lah. Okey, jadi ini adalah teknik pengecaman corak. Kita boleh tengok daripada ralat yang terlibat, dan kita akan nyatakan corak pada paparan mesej ralat. Okey, ini contohnya. Okey, kat sini kamu boleh senaraikan ralat. Okey, dia punya punca ralat tersebut, dan juga contoh kesalahan yang berlaku dalam atur cara yang kita bina lah. Okey, jadi dia dibahagikan kepada 3 jenis ralat lah. Jadi benda ni semuanya yang berlaku semasa kamu menguji atur cara kamu lah. Okey, ini kalau ada
kamu terlupa tanda kurung. Jadi kamu nyatakanlah dalam laporan tersebutlah. Okey, untuk fasa yang terakhir iaitu fasa dokumentasi. Okey, dalam fasa ini pengaturcara dia akan menyediakan dua jenis dokumentasi. Yang pertama ialah dokumentasi dalaman dan yang kedua ialah dokumentasi luaran. Okey, jadi kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan dokumentasi dalaman. Okey, dokumentasi dalaman ialah dokumen yang akan dijadikan rujukan oleh pengaturcara baru dalam sesebuah organisasi. Okey, jadi kat sini dokumen dalaman ni akan digunakan oleh pengaturcara barulah. Contohnya kalau pengaturcara lama tu cuti ke berhenti atau sebagainya. Jadi dokumentasi dalaman ni berfungsi untuk pengaturcara baru memahami aturcara yang telah dibangunkan dan juga tujuannya selain daripada itu memudahkan penyelenggaraan lah. Kalau ada salah ralat dan sebagainya, jadi pengaturcara baru akan mudah nak rujuk. Okey, kemudian dokumentasi yang seterusnya ialah dokumentasi luaran. Okey, apa yang dimaksudkan dengan dokumentasi luaran? Dokumen ini adalah dokumen yang digunakan oleh pengguna akhir. Okey, siapa pengguna akhir? Orang yang orang luar lah. Orang luar yang akan menggunakan dokumen kita bila dah siap nanti. Okey, jadi untuk dokumentasi luaran dia terbagi kepada dua. Yang pertama ialah dokumen pustaka dan kedua ialah panduan pengguna. Okey, dokumen pustaka, dalam dokumen pustaka dia ada maklumat-maklumat berikutlah. Contohnya maklumat tentang perisian, perkakasan, algoritma atau cara dan kod arahan lah. Okey, jadi pengguna akhir dapat tengok daripada dokumen pustaka. Dan yang seterusnya untuk panduan pengguna pula, dalam ini ada menyediakan maklumat tentang pemasangan atau cara pelaksanaan. Jadi kat sini panduan pengguna ni khusus untuk mengajar pengguna menginstall sesuatu perisian lah. Contohnya macam perisian Python dan sebagainya lah. Okay, jadi itu dua jenis dokumentasi yang terlibat. Alright. Seterusnya, teknik pemikiran yang digunakan antaranya ialah teknik leraian. Okay, dalam teknik leraian ni, dia akan pecahkan masalah besar iaitu menyediakan dokumentasi kepada bahagian-bahagian yang kecil. Kamu sedia maklum kita ada dua jenis dokumentasi kan, dokumentasi dalaman dan satu lagi dokumentasi luaran. Dokumentasi luaran ada dua. Alright, yang seterusnya teknik pengecaman corak. Okey. Jadi dalam teknik pengecaman corak ni untuk fasa dokumentasi kita akan kenal pasti maklumat-maklumat penting yang ada lah melalui teknik pengecaman corak. Jadi bila corak sudah dicamkan, aspek-aspek penting bagi corak tersebut perlu dianalisis. Okey, jadi itu cara menggunakan teknik pengecaman corak. Okey, seterusnya untuk teknik peniskalaan. Okey, dalam fasa dokumentasi, kita akan menggunakan teknik peniskalaan menerusi penggunaan komen. Okey, komen ni kalau kamu pernah, of course lah kamu pernah menggunakan Python kan? Kita pernah guna satu baris beginilah yang depan dia ada penggunaan hash. Ini lambang hash kan? Okey. Hash, kemudian kita akan typekan komen di situlah. Jadi komen ni dia tidak akan muncul dalam perisian kamu lah. Bila kamu run nanti dia tidak akan muncul. Penggunaan komen ni hanya untuk kegunaan pengatur cara lah, untuk dia lebih memahami kod arahan yang digunakan. Okey, contohnya ini untuk input, komen yang ini untuk proses dan output, dan ini untuk output. Okay, jadi ada dua jenis komen. Yang pertama ialah komen tunggal, iaitu komen untuk sebaris, dan juga komen berbilang. Ini untuk komen yang lebih daripada satu baris. Okay. Okey, teknik yang seterusnya adalah teknik peritlakan. Okey, dalam teknik peritlakan, anda kena menghasilkan dokumentasi lah yang terlibat. Jadi dokumentasi ada dua kan tadi, iaitu untuk dokumentasi luaran lah ada dua, iaitu dokumen
pustaka. Ini contoh dokumen pustaka. Dalam ni tadi dia ada menerangkan sistem. Sistem contohnya macam Windows, Mac ataupun Linux. Kemudian keperluan perisian ada Python. Perisian ni ialah perisian yang digunakan lah untuk menghasilkan atur cara. Kemudian keperluan ingatan, berapa storage yang kita gunakan. Okey, kemudian dalam dokumen pustaka ni ada pseudocode. Okey, ini pseudocode yang masalah yang tadi tu lah untuk mengira luas dan perimeter pada bola. Okey, kemudian ada carta alir, okey, dan juga kod arahan. Kalau kita gunakan Python, kita akan letakkan dalam dokumen pustaka lah. Kita akan screenshot kod arahan kita dan kita akan letak dalam dokumen pustaka. Okey, seterusnya untuk dokumen luaran yang seterusnya ialah panduan pengguna. Okey, dalam panduan pengguna ni dia akan menyatakan panduan yang dapat membantu pengguna memuat turun dan membuka aplikasi lah. Contoh kat sini aplikasi Python. Okey, jadi dia akan ajar macam mana nak muat turun, macam mana untuk memasang ataupun menginstal perisian. Ini semua maklumat ni akan diletakkan dalam panduan pengguna. Mengatur cara kena buat lah. Alright. Okay, jadi itu adalah contoh-contoh tugas pengatur cara lah yang akan buat semasa setiap proses fasa pembangunan atau cara. Dan segala yang cikgu terangkan di sini, inilah yang sebenarnya proses yang akan kamu buat semasa kamu membuat kerja khusus nanti. Dan selepas ini kita akan belajar macam mana nak membuat pelaporan tersebut lah. Okey, jadi kita akan sambung kemudian. Assalamualaikum dan selamat datang.